Tapi siapa makan fa'il ni? An'am. Yang makan ni ialah binatang ternakan. Dia ada dua cara terjemahan lah. Terjemahan muda ke terjemahan tua? Yang dua-dua tak apa. Ta'kulu minhu an'amuhum. Siapa fa'il dia tuan-tuan? An'am ni fa'il. Kalau kita orang kita tua, dia tidak mahu mengubah-ubah struktur, ya, dia akan kata ta'kulu, ia makan. Dia tak payah sebut dah sebab fa'il dah ada dah. Makan minhu, darinya, daripada tumbuhan tersebut, an'am, oleh. Kalau fa'il dia akan terjemah oleh, ya. Makan daripadanya oleh binatang-binatang ternakan mereka, ya. An'am tu adalah fa'il, dan satu lagi apa peranan dia? Dia adalah mudhaf. Hum akan jadi mudhafun ilaih. Itu cara terjemahan tua yang tidak mahu mengubah struktur. Dia akan terus dia terjemah makan daripada je oleh binatang-binatang ternakan mereka dan diri mereka sendiri. Kalau orang muda dia akan tangkap fa'il dulu. Apa dia? Binatang-binatang ternakan mereka dan anfusuhum, diri-diri mereka makan daripadanya. Okey? Binatang makan apa? Itu rumput ke, ada biji-bijian ke. Kalau manusia, buah-buahan dan sebagainya itu juga datang daripada bumi yang gersang tu, Okey. Cara terjemahan tua. Okey, ta'kulu, makan, ya. Minhu, darinya, daripada zar'an, daripada tumbuhan itu, an'amuhum, oleh binatang-binatang ternakan mereka, wa anfusuhum, dan diri-diri mereka sendiri. Mana dua-dua dapat makan, binatang pun dan diri mereka. Diri mereka itu siapa? Allah bercakap dengan siapa tadi? Mereka, iaitu orang kafir. Dia tak percaya, ya, ada hari kebangkitan. Maka Allah membuat perbandingan di sini. Mana tak tengok ke berapa banyak bumi itu kosong dulu, bumi gersang, tandus, tak ada pokok. Lalu Allah mengalirkan atau mencurahkan air di situ. Maka selepas tu berlaku kadang-kadang jadi ladang. Jadi tanam-tanaman subur di situ. Allah yang menumbuhkan. Jadi kalau Allah berkuasa menjadikan satu tempat yang tak ada tumbuhan itu akhirnya subur, jadi apa masalahnya kalau Allah nak menghidupkan semula orang mati? Jadi Allah buat perbandingan. Tidakkah Allah berkuasa yang sama menghidupkan tumbuh-tumbuhan di tempat yang kosong dengan menghidupkan manusia di hari akhirat nanti? Itu Allah buat perbandingan begitulah, ya. Adakah la yubsiruna, mereka melihat, mereka memperhatikan. Okey, fa'il dia siapa? Hum tu siapa? Orang kafir. Maf'ul bihnya mana? Maf'ul bih dia buat sendiri. Cuba buat sendiri. Cakap Melayu. Adakah mereka tidak melihat? Melihat apa? Melihatnya. Boleh juga, ya. Afala yubsiruna hu kahat. Yubsirunahu kalau nak tengok ni, ya. Kalau saya punya tafsir dia kata afala yubsiruna hadza. Apakah mereka tidak memperhatikan hadza, perkara ini? Yang mana Allah berkuasa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di satu tempat yang kosong. Ya, kenapa mereka tak boleh kiaskan?
berfikir bahawa Allah yang berkuasa menumbuhkan tumbuhan ni juga berkuasa menghidupkan orang yang dah mati. Ya? Lagi senang Allah nak hidupkan semula daripada menjadikan daripada asal. Ya? Mengulang semula penciptaan lebih mudah daripada menciptakan daripada tak ada sampel. Jadi maknanya sepatutnya dia orang boleh berfikir. Afala yubsiruna. Ya, kalau mereka berfikir, dia katakan faya'lamuna qudratallah ala ihya'ihim ba'da mautihim. Lalu mereka kalau berfikir, mereka akan mengetahui ya'lamuna qudratallahi. Qudrah, apa makna qudrah? Kuasa Allah ala atas ataupun untuk ihya'ihim. Ihya, apa makna ihya? Menghidupkan. Itu ihya ulumuddin. Apa maknanya? Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ihya'ihim, menghidupkan mereka, iaitu orang yang mengingkari hari kiamat ni, ba'da mautihim, selepas kematian mereka. Boleh belajar-belajar, tengok kitab tafsir yang mudah-mudah. Dah boleh terima? Senang, insya-Allah. So, kalau kita tahu makna dia, kita baca kitab tafsir tu mudahlah, insya-Allah. Okey, tuan-tuan, kita masuk ayat yang seterusnya. Ya. Yarau. Kenapa yaru? Oh, itu kena, itu yalah, memanglah sebab haraf illah punya hal tu. Kalau kita nak tengok di sini, cuba kita, haraf illah ni dia punya cara dia ada sikit lain, ya. Cuba tuan-tuan buka muka surat 1 fa'ala yaf, ada 1 C. Muka surat 218. Macam mana kita biasa menjalankan fi'il mudhari' yang ada haraf illah ni, ya. Muka surat 218. Ini cara menjalankan haraf illah. Ra'a, yara. Jumpa tak? Jumpa tak? Fi'il madhi bunyi apa? Ra'a. Apa makna ra'a? Dia telah melihat. Fi'il mudhari' dia bunyi apa? Yara. Okey? Habis kalau nak jadikan fi'il amar macam mana tuan-tuan? Ha? Macam mana mematikan harf illah? Buang. Ini dah penambahan ra. Betul tak? Tengok fi'il amar, betul tak ra? Anta ra. Apa makna ra? Lihatlah oleh engkau. Tinggal ra je. Okey. Dah, tuan-tuan, cuba jalankan fi'il mudhari' yara. Cuba jalankan huwa yara. Huma yarayani. Hum yarau. Yang ada harf illah ni, saya harap kita dapat rujuk buku kita, sebab dia bukan macam biasa. Kalau yaktubu, yaktubani, yaktubuna, itu harf biasa. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'un. Tapi kalau yara, jadi yarayani, yarawna. Okey, cuba terus. Hiya tara. Huma kunna yarayna. Okey, anta, antuma, antum, antum tarawna. Kalau masuk la, alam taraw. Kalau masuk lam, buang nun, Okey, anti tarayna, antuma antunna. Tengok, antunna dengan anti jadi sama, sebab dia terperangkap dengan haruf illah ni. Okey, ana
Ara. Nahnu nara. Okey. Kalau fi'il amar dia bunyi macam mana? Ra. Lihatlah oleh engkau. Kalau kita kata ra, apa maknanya? Ra. Lihatlah oleh engkau. Okey, maita mayat Zaidin. Mayat Zaid. Lihatlah oleh engkau mayat Zaid. Kalau kita tukar macam ni, ramaita Zaid dan apa makna rama? Membaling, melontar. Ramaita, engkau telah membaling Zaid. Kalau ramaita bunyi dia sama tak ni? Tapi kalau baca ni satu harakat, ni satu harakat juga. Ra maita. Ini satu perkataan Ini satu. Tetapi yang ni tu. Boleh beza? Cuba terjemahkan ra. Oleh engkau akan mayat Zaid. Kalau ramaita, ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Anta, cuba terjemahkan. Engkau telah membaling Zaid. Zaid ni hidup mati? Ni masih hidup Ini mayat dia. Maita Zaid. Ini teka-teki. Yang ni dia memang tak dapat membezakan sehingga menjadi teka-teki antara kami yang mengajar bahasa Arab. Ini teka-teki bahasa Arab. Sebab tu saya pun dah terkantoi dah kat sini. Kawan saya, oh anda mengajar bahasa Arab Okey, cuba dia bariskan. Ramaita Zaidan ke Ramaita Zaidin? Sekali saya dengar kata Ramaita Zaidan lah. Kenapa Zaidan? Sebab maf'ul bih. Engkau telah membaling Zaid. Dia kata Ramaita Zaidin. Dia kata ni. Sebenarnya saya bukan nak kata ni, saya kata ni. Sebenarnya dua-dua ni betul. Dia jadi teka-teki bahasa Arab lah. Tak ketawa pun tuan-tuan. Ya. Kalau ini mudhafun ilaih. Ini maita Zaidin maknanya mayat Zaid. Ini ada 3 perkataan, ini 2 saja. Kelakar tak jadi tak? Ya? Mana? Oh, itu silap baris bang. Tolong betulkan. Bukan ri Ra. Ada buku baru yang saya betul, ada buku lama yang tak betul. Bukan ri Ra. Abang tu buku mana? Sini. Oh, tolong betulkan. Bukan fi'il amar dia bukan ri Ra. Ada yang saya sempat betul, ada tak sempat. Okey, boleh satu ayat lagi. Boleh ke ni? Berbunyi lagi walaupun pelajaran dah habis. Kalau ra'a rama yarmi. Dia
Dia akan jadi, kalau ni yarmuna, dia akan jadi, dia adalah apa ni, yang sebenarnya dalam buku kita ada tunjukkan contoh-contoh lah, supaya kita tidak terkeliru. Okey tuan-tuan, kita ada sikit lagi masa. Kita ambil ayat yang kedua. Ayat yang keberapa? 28 je lah nampaknya. Okey tuan-tuan, apa dia? Wa kemudian yaqu luna mata ada hadza al-fathu. Kemudian in kuntum sadiqina. Ayat 28. Okey tuan-tuan dan perempuan, kita akhirnya berjumpa semula dengan dua perkataan yang paling banyak di dalam Al-Quran penggunaannya selepas diagram ni. Ini tidak dinafikan mewakili separuh ayat Quran sini. Ayat Quran bukan ayat Quran, perkataan Al-Quran. Kalau perkataan Al-Quran lebih kurang 300,000 lebih, 1,500 kat sini. 100,500 pula, 150,000. Selepas ini perkataan yang banyak berulang ni sampai beratus ribu ni dalam ni, ada dua perkataan yang kerap digunakan dalam Quran, iaitu perkataan qala dengan qala. Satu lagi kana. Dua-dua ada di sini terkumpul semula. Siapa menguasai ada 7 pecahan daripada qala, dia menguasai lebih 1,700 perkataan. Kalau fi'il madhi bunyi qala, kalau fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yaqulu. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok ni, ada, saya dah tunjukkan dulu pattern muka surat 202 203. Surat 203 pattern ni sama. 202 tuan-tuan. Surat 202 boleh tengok pattern yang sama. Okey, fi'il madhi bunyi qana sama sa naik. Fi'il mudhari' yaqulu. Kalau masdar kolom nombor 3 dia bunyi apa? Saunun. Dia akan jadi apa? Qaulun. Itu isim apa? Masdar. Okey, cuba terjemah qala. Mesti dia, huwa, dia telah berkata. Yaqulu, dia sedang atau dia akan berkata. Qaulun, perkataan. Nombor 4 isim apa? Seterusnya, kalau kita tengok diagram warna kuning tu, kita nak tengok isim fa'il. Macam mana punya isim fa'il? Sa'inun, dia akan jadi qailun. Qailun. Apa makna qailun? Orang yang berkata. Qailun. Boleh lagi dipecahkan. Nombor 5 isim maf'ul tidak digunakan dalam Quran. Terus masuk nombor 6. Nombor 6 fi'il apa? Fi'il amar. Macam mana fi'il amar berbunyi? Qul huwallahu ahad. Apa makna qul? Katakanlah oleh engkau.
Kolom nombor 7 fi'il apa? Fi'il nahi. Macam mana bunyi fi'il nahi? La taqul, la tasun, la taqul. Apa makna la taqul? Janganlah engkau berkata. La taqul. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau berkata lahuma kepada mereka berdua, ibu bapa kita yang dah tua tu. Uff. 2, 4, 6. Ada satu lagi penggunaan, iaitu fi'il madhi majhul. Kolom nombor berapa? Kuning 11. Dia akan jadi apa? Wa idza qila lahum, qila, ia telah dikatakan. Boleh tak? Siapa menguasai pecahan yang 7 ni, menguasai 1700 kataan dalam. Terus ya. Tapi kena tahu pecah lah. Ini pecahan dia biasa je. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Pecahan dia dalam diagram warna apa? Kuning. Ini fi'il apa ni? Pecahan dia dalam diagram kuning. Lagi fi'il apa? Amar dan nahi. Ini semua ada pada kuning. 4 fi'il tu, madhi, mudhari', amar dan nahi. Adapun ini isim ke fi'il ke haraf ni? Isim. Isim apa dipanggil? Masdar. Pecahan dia dalam diagram warna apa? Tak ada kuning. Hijau. Ni bila isim pecahkan ni. Ni ya, nak pecah ni, nak pecah. Sekarang ni nak pecahkan detail dia. Semua ni yang isim, ini tak, ini fi'il. Ini fi'il juga. Ni fi'il madhi atau fi'il madhi pecahan. Dua isim ni pecahkan ikut diagram ni. Okey, cuba pecahkan isim sebab isim ada 2 saja. Qaulun, mana apa qaulun? Perkataan. Okey, cuba sebut satu perkataan. Qaulun. 2 perkataan. Qaulani ataupun jamak dia jamak taksir. Apa dia? Aqwalun. Ini tengok kamus dia bagi tahulah. Aqwalun. Dah. Okey, seterusnya qailun. Mana apa qailun? Orang yang berkata. Lelaki ke perempuan ni? Lelaki. Seorang ke ramai? Ikutlah diagram ni. Cuba jalankan. Seorang lelaki yang berkata. Qailun. Ni 2 orang. Ataupun orang-orang lelaki yang berkata. Qailuna ataupun qailina. Seorang perempuan yang berkata. Qailatun atau qailah. 2 orang. Ataupun orang-orang perempuan yang berkata. Qailatun ataupun qailatin. Okey, pecah fi'il madhi pula. Ni pecah fi'il madhi. Cuba jalankan. Huwa qala. Dia telah berkata. Okey, siapa tak nampak dia punya perjalanan 202. Sama pattern dia. Sana qala. Cuba ubah dia punya huruf dia. Okey. Huwa qala. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Qulna. Kalau siapa tak tahu baris dia, tengok 202. Dia akan ajar sunnah qulna. Apa makna qulna? Hunna. Mereka semua perempuan telah berkata. Sampai ke bawah sama. Dah dapat qul tu semua qul ke bawah. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Sama. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari' pula. Huwa yaqulu. Dia sedang atau dia akan berkata. Okey. Huwa yaqulu. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Hunna yaqulna. Pendek terus ya, buangkan waw. Yaqulna.
Anta taqulu. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Ana aqulu. Apa makna aqulu? Aku sedang atau akan berkata. Nahnu. Naqulu. Okey, jalankan fi'il amar. Anta qul. Antuma qula. Dua harakat panjangkan waw semula. Anta qul. Antuma qula. Antum. Apa makna qulu? Macam mana fi'il amar terjemahan? Katakanlah oleh kamu semua. Wa qulu lahu qawlan layyinan. Qulu, apa makna qulu? Katakanlah oleh kamu semua. Lahu, kepadanya, kepada Fir'aun, qawlan, perkataan, qawlun, perkataan, layyinan, yang lembut. Cakap dengan Fir'aun pun kena cakap elok-elok. Mudah-mudahan dia dapat mengambil peringatan. Itulah orang kata bila nasihatkan pemimpin tu, dia kata akhirnya khalifah dalam Bani Abbasiyah tu dia dinasihatkan secara kasar. Dia kata, aku ni taklah jahat macam Fir'aun. Dia kata Fir'aun pun Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun cakap elok-elok. Aku ni rasa taklah jahat macam Fir'aun. Dan kau ni yang nasihat aku rasanya tak lebih baik daripada Musa dan Harun. Musa dan Harun pun cakap elok-elok kepada orang paling jahat. Kau ni tak adalah lebih baik daripada Musa. Faham tak ceritanya tu? Selalu tuan-tuan ni tak ketawa lah. Okey. Lambat nak ketawa Okey, semula fi'il amar Anta qul. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Okey. Cuba jalankan fi'il nahi pula. Anta la taqul. Apa makna la taqul? Janganlah engkau berkata. Ya. La taqul, anta la taqul. Antuma la taqula. Antum. Anti. Antuma. Antunna. La taqul na. Kemudian satu lagi yang digunakan dalam Quran ialah qila. Ini walaupun boleh dipecahkan ikut fi'il madhi, tetapi dalam Quran yang ini saja digunakan. Jadi tak payah pecah-pecah lah kalau untuk Quran lah. Apa nak qila? Apa dhamir dia ni? Huwa ia telah dikatakan, diperkatakan. Ni satu je pulang. Siapa menguasai ini, pecahan yang kita sebut tadi tu, dah habis dah 1700 ayat Quran tu dalam genggaman. Siapa dapat pecahkan kana ikut pattern yang sama ni, dia menguasai hampir 1300. Okey, cuba jalankan kana, fi'il madhi kana. Mudhari' dia ikut tu yakunu. Okey, fi'il amar dia kun. Fi'il nahi dia la takun. Siapa pecahkan ni, dapat pecahkan yang ni, hampir 1300 perkataan tu dalam Quran. Okey, cuba terjemah kana. Banyak terjemahan dia kan. Dia adalah. Lagi dia telah. Lagi dia telah menjadi. Dia telah berada. Tengok mana yang sesuai. Kalau semua tak sesuai, dia je. Tak payah tak payah terjemah dah.
Okey, yakunu macam mana terjemahan? Dia adalah, dia sedang berada, dia sedang menjadi. Kun, ini jadi. Dia telah menjadi, makna jadilah oleh engkau. La takun, janganlah engkau menjadi. Okey, jumpa dia ni. Yaqulun masuk dalam fi'il apa? Mudhari' ni. Kalau huwa yaqulu, kalau hum yaquluna. Apa makna yaquluna? Mereka berkata. Okey, kalau ini huwa kana, cuba jalankan. Huwa kana, huma, hum, hiya, huma, hunna, kunna, anta, antuma, antum, ya kuntum. Apa makna kuntum? Kamu adalah. Kamu adalah. Tengok mana yang sesuai lah. Kamu telah menjadi ke, kamu adalah, kamu saja ke, kamu telah berada. Tengok mana yang sesuai. Okey, habis. Campur-campur ni, ya, 1700 campur 1300 berapa? 3000. Senang-senang 3000. Campur sini tidaklah terhingga. Makna akhirnya bila kita biasa bermain dengan ayat-ayat Al-Quran ni, hanya dalam satu ayat mungkin kita tak tahu satu atau dua perkataan. Biasanya begitu. Kalau kita selalu main-main, perkataan tu akan berulang. Dia begitulah keadaan ayat-ayat Al-Quran tu yang berulang-ulang. Maknanya siapa yang nak berhenti tu siapa nak berhenti belajar bahasa Arab, pastikan dia ingat ni dulu. Ingat kana dengan kola dia. Dah lebih separuh ayat Quran. Okey tuan-tuan, mari kita bincangkan wa dan yaquluna. Mereka berkata. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari' yang tidak diganggu oleh jazam dan nasab. Dia panggil fi'il apa? Marfu'. Okey, gelarannya. Okey, mereka berkata. Fa'il siapa? Hum. Hum yaqulun. Mesti nampak mereka tu yang berkata. Mereka tu siapa? Ni orang kafir. Kalau bahasa Melayu ada noktah bertindih, yang ini cakap ajuk. Mengajukkan cakap orang kafir. Bertanya kepada orang beriman. Mata, bilakah? Isim apa tu? Isim istifham. Okey? Isim bila memulakan ayat dia jadi apa? Subjek. Disebut subjek dalam bahasa Arab apa? Mubtada. Mana khabarnya? Ialah isim juga. Yang ini akan jadi khabar atau predikatnya. Mata haza. Cuba terjemahkan mata haza. Bilakah perkara ini? Perkara ini. Perkara ini diperjelaskan iaitu al-fathu. Apa makna al-fathu? Biasanya kemenangan, tetapi cuba tengok tafsir masing-masing. Cumanya dalam tafsir saya, al-fathu ini ialah iaitu janji kehancuran kepada orang kafir, iaitu apa? Kiamat atau hari kebangkitan. Al-fathu ini kalau dalam tafsir saya ialah al-ba'tsu. Al-ba'tsu apa makna? Kebangkitan, iaitu hari kebangkitan. Tetapi dia biasa digunakan juga inna fatahna laka fathan. Itu kemenangan. Tengok tafsir masing-masing. Cuma tafsir saya menyatakan al-fathu ialah al-ba'tsu. Sebab orang kafir dia bertanya tentang hari kebangkitan. Dia bertanya untuk mempersendakan Nabi Muhammad dan orang beriman. Mata hadza, cuba terjemahkan. Perkara ini. Tengok, khabar sepatutnya bagi apa?
bagi depan. Ini pun ikut bagi depan kerana namanya badal. Badal apa maknanya? Ganti, iaitu benda yang sama. Akan diterjemahkan badal ni iaitu. Bilakah perkara ini? Iaitu hari kebangkitan itu. Hari kebangkitan ini. Jadi formula dia, bila tuan-tuan jumpa isim yang ada alif lam terletak selepas isim apa ni? Selepas isim isyarah. Dia sama juga akan jadi apa? Badal. Ini siapa pegang formula ni selamatlah. Kecuali 2-3 tempat tak berapa selamat. Ada sikit-sikit yang tak selamat. Tapi biasanya macam ni. Kalau tuan-tuan jumpa alif lam yang terletak, alif lam iaitu isim yang ada alif lam lah, terletak selepas isim isyarah, dia akan jadi badal. Badal, dia baris apa badal? Mengikut. Dia mengikut baris sebelumnya. Sepatutnya khabar bagi apa? Kenapa dia tak bagi depan ni? Mabni lah macam biasa. Sepatutnya dia bagi depan sebab dia ikut baris depan. Kalau nak terjemah cara satu-satu dia, bilakah perkara ini? Iaitu kebangkitan ini. Hari kebangkitan ini. Tapi orang Melayu malas terjemahkan bilakah hari kebangkitan ni. Diterbalikkan terjemahkan ni, baru terjemah ni. Bilakah hari kebangkitan ini berlaku? Dia nak tarikh bila? Tahun depan 2020. Dia nak tarikh. Ini persoalan ni bukan persoalan nak tahu. Persoalan ni ialah persoalan untuk mempermainkan. Memang tak dapat jawab lah soalan ni. Sebab kiamat siapa yang tahu? Allah, ya? Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa yaquluna, mereka berkata. Mereka tu siapa? Orang kafir. Makna di sini bertanya. Mereka iaitu orang kafir bertanya. Mata hadza, perkara ini, al-fathu, iaitu hari kebangkitan. Bilakah hari kebangkitan ini berlaku? In, jika kuntum. Macam mana terjemah tadi? Kamu adalah, atau adalah kamu. Kamu tu siapa? Orang kafir tanya kat orang beriman. Jadi maknanya, jika kamu, siapa kamu? Orang-orang yang beriman, ya? Sadiqina, orang-orang yang benar. Benar apa? Benar mendakwa bahawa kiamat tu akan berlaku. Bila? Tarikh dia? Cuba tanya Tuhan kau. Itu soalan bukan nak tahu. Itu soalan untuk mempersendakan. Sebab ayat ni diturunkan ketika mana, ya, para sahabat itu menyatakan beginilah. Inna lana. Apa makna inna? Lana, bagi kita orang-orang yang beriman, dia orang sembang, yauman, satu hari, ada satu hari bagi kita orang beriman, yushiku ni hampir-hampir, an nastariha. Apa makna nastarih? Kita akan berehat, ya? Kita akan berehat fihi, padanya, ya? Kita akan berehat. Dah dekat dah akan berlaku satu hari yang kita akan berehat. Hari apa tu? Kiamat. Itu rehat untuk orang beriman. Fanun'amu, lalu kita akan dibagi nikmat. Lalu orang kafir berkata, mata hadzal fath, bila kiamat yang kau sebutkan tu? In kuntum sadiqin, sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar pada dakwaan kamu, yang kamu nak berehat tu, ya, kiamat tu bila? Jadi bila orang kafir tanya tu, Allah rakamkan cakap mereka itu di dalam Al-Quran. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Okey. Macam mana nak jawab dia? Minggu depan,
Akan bersambung minggu depan, insya-Allah. Faham tak ayat ni? Boleh ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.